Sebelum saya berucap, inginkan Sebentar, saya... Yang Berhormat Sembrong, Yang Berhormat Arau. Peraturan mana Yang Berhormat Arau? Yang Amat 35.1, setelah mentelaahnya dengan dahsyat dan merujuk kepada kawan-kawan yang ada kelulusan undang. Jadi didapati yang dimaksudkan berdiri ini hanya menyebut perkataan speaker, Tuan Yang Di-Pertua, yang itu. Jadi mengarahkan ucapan kepada Tuan Yang Di-Pertua. Tapi bila saya dihalang dan kawan-kawan membawa peranti untuk disiarkan kepada rakyat ucapan kita, tiba-tiba terhalang dan macam-macam berlaku. Jadi saya tanya Yang Berhormat, apakah apa yang harus saya buat untuk membolehkan saya dapat penjelasan yang sewajarnya dan supaya arahan tidak boleh menggunakan peranti itu dapat ditarik balik dan dibenarkan kami untuk menyampaikan ucapan kami supaya didengar rakyat. Kalau rakyat suka, okey. Kalau tak suka, jadi bukan bila rakyat dengar, rakyat suka, kadang-kadang rugi balik, kadang-kadang untung. Tapi yang paling penting, kurang-kurangnya rakyat mendengar yang rakyatnya berucap, ada saluran-saluran tertentu untuk mereka sampaikan. Baik, Yang Berhormat. Apa yang telah dinyatakan Yang Berhormat itu, sebagaimana kita sedia maklum, Tan Sri Speaker telah memutuskan sebagaimana telah dinyatakan pada Dewan. Jadi dari perspektif peraturan Dewan, apa yang Yang Berhormat Arau boleh laksanakan ialah merayu, dan peruntukan untuk merayu itu ada. Adakah Yang Berhormat Arau ada merayu atas keputusan Tan Sri Speaker? Ya, saya merayu dan saya buat usul lah. Tapi begitulah keadaannya, mungkin lambat sikit mendapat jawapan. Jadi rakyat saya bertanya apa dah jadi. Saya kata terhalang sekejap. Bukan jadi apa, saya nak jaga nama baik Parlimen. Saya kata terhalang sekejap. Lepas ni ucapan saya boleh dipancarkan terus. Bukan saya seorang, semua rakyat Malaysia. Baik, Yang Berhormat. Saya sedia maklum dan saya tu ada dimaklum oleh pihak Parlimen bahawa usul rayuan Yang Berhormat tu ada diterima dan dalam pertimbangan Speaker. InsyaAllah pada hari Isnin depan, Tan Sri Speaker ada, Yang Berhormat boleh bangkitkan. Baik, ya, kita teruskan dengan urusan aturan mesyuarat. Silakan Yang Berhormat Sembrong. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin mengalu-alukan kedatangan Tok Batin serta wakil-wakil para pelajar orang asli dari seluruh kawasan Dun Tanah Rata Parlimen Cameron Highlands. Kita tahu ini merupakan kawasan Yang Berhormat Timbalan Speaker sendiri, dan Yang Berhormat Timbalan Speaker merupakan seorang yang saya mengenali rapat dan saya cukup menghormati. Maka ianya satu penghormatan bagi saya untuk mengucapkan selamat datang bagi masyarakat orang asli Tanah Rata pada pagi ini. Mohon mereka yang di galeri itu daripada kawasan Parlimen saya berdiri semua. My Cameron, my Gah. Bila kita tiba pada yang ucapkan selamat tiba pada My Sembrong diucap terima kasih dan juga mengalu-ngalukan ketibaan My Cameron Highland dah. Ya. Bor, My Gah, ya. Terima kasih. Sila duduk. Yang Berhormat Sembrong, terima kasih Tuan Yang Ketua. My Cameron Highlands ni tak masuk dalam masa untuk perbahasan. Tidak. Yang Setiausaha Dewan 15 minit. Patah boleh. Silakan. Tuan Yang Di-Pertua, Belanjawan 2024 merupakan belanjawan terbesar pernah diumumkan oleh kerajaan. Dan pada hemat saya, perkara paling mustahak ialah memastikan setiap perancangan dapat diterjemahkan sebaik mungkin. Dan setiap lapisan masyarakat harus merasai impaknya dan negara juga mesti menerima manfaatnya agar rakyat dan kerajaan mampu progres ke hadapan, membina negara dan membina kehidupan. Secara umum, kerajaan ini telah tertubuh hampir setahun. Sepanjang tempoh tersebut, saya merasakan kita sudah boleh dapat mengenal pasti apakah perkara yang menjadi keperluan untuk kerajaan memberi perhatian dan kepedulian yang lebih. Saya perhatikan terdapat dua perkara utama yang menjadi kebimbangan ramai, iaitu ekonomi negara
dan ekonomi rakyat. Hari ini rakyat di luar sana sedang resah. Resah memikirkan tekanan perbelanjaan harian, resah akibat ketidakmampuan membeli barangan keperluan. Dan walaupun Belanjawan 2024 ada menyebut bahawa kadar inflasi dalam negara semakin memulih, namun kesan sebenar di peringkat masyarakat belum dapat dirasai dan keresahan tersebut masih berterusan. Pertama, kesukaran rakyat untuk mendapatkan beras dan keperluan asas. Ini adalah perkara yang paling utama kepada kehidupan rakyat. Ada saya terbaca sampai 3 hari terputus bekalan beras. Ada pemborong yang menyorok beras. Hendak beli beras tempatan sentiasa habis stok. Terpaksalah beli beras import yang harganya jauh lebih mahal dan makin meningkat. Belum lagi ambil kira keluh kesah rakyat tentang kenaikan harga barangan keperluan asas yang lain, terutamanya ayam dan telur. Saya ada baca keluhan pengguna tentang harga ayam yang mencecah harga siling. Ada 940, ada 10.50, ada sampai RM11 pun. Dan kenaikan harga ini bermula sebelum pengumuman untuk mengapungkan harga ayam dan telur. Dan jika sudah diapung nanti, entah berapa pula harganya. Bekalan makanan asas seperti beras, telur dan ayam ini adalah permasalahan mikro yang melanda rakyat. Ini terkait hal kedua, iaitu persepsi tentang harga barang naik tetapi gaji masih ditakuk lama. Saya sambut baik pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melaksanakan penstrukturan semula gaji dan pemberian insentif tunai kepada pejabat awam. Namun, ia juga harus terlaksana bagi pekerja swasta serta peniaga kecil dan sederhana. Barulah kesan menyeluruh dapat diperlihatkan pada hemat saya. Belum selesai belenggu berkait ekonomi rakyat, ini membawa kepada perkara ketiga, iaitu cabaran besar bagi ekonomi negara pula. Saya mengikuti rapat ucapan Belanjawan 2024 yang telah menyatakan bahawa pertumbuhan kadar dalam negara kasar menurun daripada 5.6% pada suku pertama 2023 kepada 2.9% pada suku kedua. Kerajaan dan agensi bertanggungjawab tidak boleh ambil mudah. Apatah lagi kedudukan mata wang negara berada di tahap yang mencemaskan. Nilai ringgit telah jatuh ke paras terendah sejak 25 tahun lalu. Prestasi Bursa Malaysia. Bursa Malaysia juga masih belum memulih ke tahap pra 2018. Yang dibetul, kombinasi 3 faktor ini, pertumbuhan KDNK yang menurun, nilai ringgit yang merudum dan prestasi bursa yang lemah, ini semua perlu dilihat secara serius dan menyeluruh. Jika tidak, ia akan terus menambah tekanan kepada prestasi ekonomi negara dan kepada rakyat. Keempat, di sebalik semua yang dinyatakan, saya fikir kerajaan perlu mengakui dan segera memberi pencerahan kepada rakyat berkenaan perancangan menaikkan cukai jualan dan perkhidmatan SST kepada 8%. Biarpun telah diumumkan bahawa ia tidak melibatkan makanan dan telekomunikasi, namun rakyat di luar sana masih bertanya-tanya bagaimana kenaikan ini akan beri kesan kepada mereka. Tuan Yang Dipertua, demikianlah 4 perkara utama yang menjadi kegusaran ramai pihak. Namun kesemua hal yang dibangkitkan ini tidak mungkin dapat diselesaikan secara sendirian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang saya mendengar dan mengikuti pengumuman dan perancangan, tetapi saya merasakan tidak ada sense of urgency dan fokus daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab. Sebagai contoh, beratus bilion berkaitan pelaburan langsung asing, foreign direct investment, telah diumumkan. Pelbagai MOU telah ditandatangani. Pelbagai negara telah terlibat dan pelbagai sektor
telah dikenal pasti. Namun apakah tindakan susulan yang telah dilakukan? Tindakan menteri-menteri tidak mencukupi jika hanya bersandarkan kenyataan melalui sidang media atau media sosial. Tindakan mesti diperlihatkan dan rakyat mesti merasai hasil tindakan tersebut. Dengan izin, action must not only be taken but must also be seen and felt to be taken. Saya secara peribadi pun merasakan sukar untuk mengenal pasti apa dia key take away yang utama daripada belanjawan yang dibentangkan. Menteri-menteri pun kelihatan tak minat dan mereka daripada kehadiran di dalam Dewan ini pun tidak memberikan jaminan seolah-olah tidak peduli untuk mendengar perbahasan bajet. Mana ada? Saya dengar ni menteri sebelah sana. You menteri apa? Kerja raya dekat sana. Hal ini membimbangkan kita sebagai ahli-ahli Dewan yang mulia ni. Saya di sini bukan untuk menuding jari kepada sesiapa, tetapi hanya memberi pandangan supaya kerajaan mesti dilihat sebagai pihak yang mampu memberikan harapan dan sandaran kepada rakyat. Letakkan diri di tempat mereka. Rasai kesusahan mereka. Fikirkan kebimbangan mereka. Bukan sekadar formula semata-mata, insya-Allah tindakan itu akan seiring dengan apa yang diperlukan dan diharapkan oleh rakyat. Saya menyambut baik Tuan Yang Di-Pertua kebenaran yang diberikan oleh Tuan Yang Di-Pertua untuk ahli Dewan membahaskan isu Palestin dalam sesi perbahasan belanjawan. Semua sedar, sudah hampir 3 minggu Israel membedil Palestin dan kemungkinan inilah krisis yang paling teruk. Tindakan ini jelas telah melampaui batas. Menurut Al Jazeera, lebih 700 orang rakyat Palestin terbunuh dalam 24 jam. Lebih 12,000 tan bom dijatuhkan. Wanita dan kanak-kanak menjadi mangsa pembunuhan. Kekejaman yang sedang berlaku ini adalah usaha pembersihan etnik. Ini terang-terangan jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan. Dengan izin, this is clearly a genocide. This is clearly crimes against humanity. And Israel are blatant war criminals. Namun persoalannya, sampai bila kita hanya sekadar mengecam dan mengutuk tindakan Israel? Krisis ini telah berlarutan semenjak 1948. Dah 77 tahun. Namun sehingga sekarang saudara-saudara kita di Palestin terus dibunuh dan diusir dari rumah mereka. Dan lebih menyedihkan kini, hari ini, mereka dikenakan sekatan bekalan elektrik, minyak, makanan, air serta ubat-ubatan. Parit Bunta minta laluan. Sila. Terima kasih Pak Habib Semrong. Setuju usaha Kementerian Pendidikan yang ingin membawa solidariti Palestin ke sekolah-sekolah diteruskan supaya pihak kerajaan boleh memberi gambaran yang sebenar tentang kezaliman Israel dan penganiayaan terhadap umat Islam Palestin yang hari-hari dibunuh, dibom dan sebagainya. Sebab kalau pihak kerajaan tidak masuk ke sekolah untuk memberi gambaran, bimbang ada pelajar-pelajar yang mendapat maklumat yang salah, kononnya Hamas yang bertindak ganas, padahal yang bertindak ganas dari zaman berzaman ialah rejim Israel. Terima kasih. Muhammad, sebenarnya apa yang kita nak didik anak-anak kita ialah nilai-nilai kemanusiaan. Dan kalau sekiranya apa yang dibawa ke sekolah berhubung kait dengan Palestin ini merupakan isu kemanusiaan, saya sendiri secara peribadi tidak ada masalah untuk membawa perkara-perkara sebegini yang dikaitkan
dengan nilai-nilai sejagat, termasuk mereka yang telah ditindas. Pertamanya, untuk mereka memahami ketidakadilan yang wujud di luar sana. Dan kedua, untuk menyedarkan anak-anak kita betapa bersyukurlah kita berada dalam negara yang aman seperti Malaysia ini. Kalau itu pendekatannya tidak berkisar kepada politik, saya sebagai mantan Menteri Pendidikan setuju dengan cadangan yang berhormat tadi. Saya berpandangan dalam krisis seperti inilah hubungan Malaysia dengan negara luar yang sependapat menjadi penting. Sebelum ini kita selalu berbangga Malaysia antara pendukung utama perjuangan Palestin di peringkat antarabangsa. Hal ini tidak boleh terhenti dan suara Malaysia mesti terus kekal didengari. Saya gembira apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan delegasi buat perjumpaan bersama Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Majlis Kerjasama Negara-Negara Arab Teluk GCC, Persatuan Negara-Negara ASEAN Tenggara ASEAN di Arab Saudi, perjumpaan di Turki dan Mesir baru ini. Ini merupakan satu usaha yang baik, tapi kita juga harus memikirkan dan mengusahakan langkah seterusnya. Malaysia tidak boleh hanya sekadar memberikan rungutan kepada kerjasama antarabangsa yang disifatkan tidak berkesan. Malaysia harus ambil pendekatan berbeza, meneroka inisiatif baru di luar kotak untuk terus mendukung perjuangan Palestin di peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Malaysia melalui platform ASEAN boleh mengambil tindakan yang lebih berani dan proaktif. Malaysia adalah antara 3 negara utama Islam bersama Indonesia dan Brunei dalam kesatuan ASEAN yang mempunyai kekuatan hubungan serumpun dan juga mewakili 250 juta umat Islam, dan ini boleh dimanfaatkan sebaiknya, dan jumlah yang besar itu merupakan reputasi yang besar dan signifikan. Sedikit Yang Berhormat Sembung. Masa terhad. Sikit je Sembung, kawan. Yang Berhormat Sembung adalah ahli parlimen yang cukup berpengalaman dan banyak berjasa kepada negara dalam pelbagai kementerian sebelum ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada mengingatkan kita mengenai risiko dan tindak balas daripada beberapa negara barat berhubung kelantangan Malaysia. Yang Berhormat Sembrong boleh berkongsi dengan kita apakah risiko yang akan dihadapi oleh negara kita akibat daripada kelantangan kita? Namanya saya tak tahu apa risiko yang dimaksudkan. Kerana saya tengok ramai juga negara-negara Islam yang telah pun membuat pendirian yang agak tegas. Dan kalau itu merupakan sesuatu SOP bagi negara-negara barat, negara-negara lain itu pun akan berdepan dengan risiko. Kita berdiri di atas kebenaran dan kita berani kerana benar. Dan kalau itu merupakan pendirian kita, tak perlu takut kepada sesiapa. Oleh demikian, saya percaya bahawa Malaysia perlu mengusahakan pendekatan baru. Di samping meneruskan usaha sedia ada, Malaysia harus bersama dengan semua negara yang sependapat, kemudian menyatakan dengan jelas apa tuntutan yang diperlukan. Tak lama lagi. Pertamanya, kita mahu genjatan senjata segera agar krisis ini tidak berlarutan sehingga menjadi perang besar dan memberi kesan melangkaui Israel dan Palestin. Kedua, kita mahukan a permanent humanitarian corridor. Koridor kemanusiaan kekal tanpa sebarang halangan harus diwujudkan. Kenapa? Kerana di Palestin ketika ini sistem kesihatan telah runtuh. Rakyat terutamanya wanita dan kanak-kanak sedang nazak. Lebih 150 bayi di dalam inkubator hanya menunggu masa untuk meninggal dunia kerana tidak ada bekalan elektrik. Adakah ini tidak cukup untuk membuatkan kita bergerak? Sebagai bekas Menteri Luar dan Pertahanan, saya tahu hubungan kita dengan negara-negara ini sangat baik.
Kita telah membuktikan sebelum ini antaranya melalui kerjasama 3 hala bagi keselamatan di Lautan Sulu, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Malah dengan pimpinan di Timur Tengah, Arab Saudi dan UAE, kita juga telah melakukan banyak usaha sama antaranya penubuhan Hospital Medan di Cox's Bazar demi pelarian Rohingya. Inilah cerminan bahawa jalur gemilang berupaya berkibar megah. Sejarah inilah bukti bahawa kita sentiasa berada di pihak yang benar. Ini adalah tentang kemanusiaan, Tuan Yang Ketua. Kita mesti melakukan semua ini demi menyelamatkan rakyat Palestin. Esok saya difahamkan 50 tan barangan keperluan dari Malaysia akan dihantar melalui Mesir. Ini baik, tetapi apa lagi usaha diplomasi Kementerian Luar bersama rakan-rakan sejawat untuk memastikan pembukaan pintu sempadan Rafah Gaza secara penuh. Menurut Jawatan Kasar Bulan Sabit Merah Antarabangsa, hanya 20 trak dibenarkan minggu lepas, hanya 17 trak beberapa hari yang lepas. Amat jelas ini jauh tidak mencukupi. Kita sepatutnya boleh mula berbincang dengan negara sempadan, Menteri Luar dengan rakan-rakan sejawat di Jordan, Lubnan dan Mesir untuk memastikan ada inisiatif kekal untuk mengibarkan jalur gemilang. Adanya wakil kita di lapangan untuk dunia melihat. Adanya bukti yang Malaysia sedang mengetuai usaha demi rakyat Palestin. Dan dalam hal ini semua pihak mesti memainkan peranan. Akhir sekali, mungkin ramai tidak sedar krisis ini berpotensi untuk merebak ke seluruh rantau dan dunia. Sedang kita berbahas ini, tentera dan kapal perang Amerika Syarikat telah bersedia di sana. Kapal-kapal Cina pun turut bersedia di rantau berkenaan. Barisan perang baru dibuka di utara dengan Hezbollah. Serangan telah dilakukan di Syria. Peluru berpandu dari pihak Houthi. IDF pula semakin agresif di tebing barat. Sekarang mula kedengaran ancaman serangan darat ke atas Gaza. Ini disifatkan keterlaluan dan berlebihan. Sempadan bakal bertukar dan seluruh rantau bakal berperang. Pencerobohan darat ke atas Gaza hanya akan mencetuskan perang serantau. Kita tidak boleh ambil mudah hal ini kerana ia juga mampu memberi kesan yang buruk kepada rantau kita. Apa rasionalnya? Apabila orang ramai dipengaruhi naratif tidak adil dan berat sebelah dari pihak yang tidak bertanggungjawab, akan ada yang cuba mengambil kesempatan di dalam krisis ini. Jangan kita lupa rantau kita juga terdedah kepada risiko ini. Memang terdapat sel-sel pengganas di selatan Filipina, selatan Thai, Indonesia, malah kita di Malaysia pun tidak terkecuali. Saya berada di dalam bidang keselamatan sejak sedekad lalu sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri. Kelengkapan keselamatan serta risikan mesti diperketatkan dan perkembangan ini mesti dipantau secara rapi. Kita perlu a stronger sense of urgency and focus dengan izin. Dengan segera untuk membuat persediaan dan di sinilah Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pertahanan mesti bersedia. Satu-satunya kepentingan saya untuk menyuarakan semua ini ialah keselamatan rakyat. Keselamatan rakyat kita dan negara kita sendiri. Kebimbangan ini bukan hanya sekadar untuk menimbulkan ketakutan semata-mata, tetapi untuk Malaysia lebih bersedia, untuk Malaysia lebih ke hadapan, untuk Malaysia lebih terpimpin dalam menempani cabaran hari ini. Sekian, sebelum mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Semrong. Dengan sedemikian, mesyuarat ditangguh ke 2:30 petang.